Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, saya akan masuk hari ini untuk topik yang keenam, iaitu year end adjustment. So korang boleh lihat muka surat dalam buku muka surat 92, year end adjustment. So dekat sini korang akan belajar beberapa item-item yang perlu dibuat pelarasan sebelum kita menutup akaun di dalam penyata pendapatan dan juga kunci kredit topik yang ketujuh. Mudah saja. Cuma di dalam ni korang boleh highlightkanlah apa yang korang kena fokus untuk pelarasan-pelarasan yang simple. Yang pertama yang dinamakan accrued expenses, prepayment, accrued revenue dan juga unearned revenue. Okey, so apakah dia? So lihat dekat muka surat 93. Okey. Describe the accrual basis and cash basis account. So yang ni sebenarnya dalam bau maksud kita ada satu matching principle nombor 3 ni. Okey. The revenue earned in accounting period must be matched against the expenses incurred in order to generate revenues in the same period. Maksudnya apa? Di dalam perakaunan biasanya kita akan membuat satu pelarasan yang mana kita kena tahu jumlah perbelanjaan yang perlu kita tolakkan daripada jumlah pendapatan untuk mendapatkan untung ataupun rugi dalam tempoh sesuatu tempoh perakaunan. Okey. Dekat bawah ni, muka surat 94 keseluruhan kita ada satu nota, ada 4 kotak, okey. Yang pertama expenses, yang kedua revenue. Di dalam perbelanjaan iaitu expenses dia ada prepayment dan juga accruals. Sama juga dalam revenue pun dia ada revenue prepayment, revenue accrual. Apa maksudnya? Kalau dalam soalan itu dia ada belanja-belanja yang contoh salary prepayment ataupun prepaid salary ataupun belanja-belanja utility lain. So yang expenses ni dipecah kepada dua. Satu dia ada prepayment, satu ada accrual. Okey. So ambil highlight warna katalah warna pink ni. Okey. Untuk prepayment ataupun prepaid, okey, prepayment ataupun prepaid expenses adalah belanja, kita fokus pada belanja ni, expenses that were paid. Okey. Untuk prepayment adalah expenses were paid yang telah pun dibayar terlebih dahulu. But the goods or services will only be used in the following accounting period. Maksudnya apa tahu? Kita seolah-olah dah membayar, contoh kita terpaksa menyewa kedai untuk menjalankan perniagaan. Kita dah bayar sekarang ni kata bulan 12, bulan tahun 2021 ni kita dah bayar dan kita terlebih bayar sehinggalah kata bulan Februari tahun 2022. Makanya jumlah belanja rental pada tahun 2002 iaitu bulan Januari dan Februari dinamakan sebagai prepayment. Okey, prepayment. Alright. So, dekat sini kita akan ada journal iaitu kita akan debitkan prepaid expenses, kita akan kreditkan expenses yang berkenaan. Okey, itu sekiranya kita bayar lebih daripada tempoh perakaunan. Kita belum guna manfaat tu. Contoh utility bill, bil air lah. So korang, katalah korang dah bayar sehingga bulan Disember tu dianggarkan dalam 500. Tapi korang bayar sampai 1,000. So ada lebihan 500 kan? So 500 tu dinamakan sebagai prepaid ataupun prepayment expenses. Korang dah bayar tapi korang belum gunakan perkhidmatan tersebut. Alright. Okay, itu situasi pertama. Yang kedua dia ada jenis expenses yang bersifat accruals. Di mana expenses that are not yet paid. Okay, so accrual ni adalah expenses that not yet paid. Jumlah perbelanjaan yang belum kita bayar. Walaupun kita telah menggunakan perkhidmatan ataupun menggunakan barang tersebut. Sebagai contoh macam rental tadi. Okay, sekarang ni dah bulan 12. Okay, dan korang hanya bayar sepanjang tahun 2021 hanya bulan 10. Ada lagi 2 bulan belum bayar. Katalah belanja sewa sebulan 200, bulan 11 tak bayar 200, bulan 12 tak bayar 200. So total adalah 400 accrual untuk rental expenses. Jadi 400 tu dinamakan sebagai accrual rental expenses. Jumlah yang kita berhutang. Padahal kita dah duduk dah premis perniagaan tu tapi kita tak bayar. Okey, dan dikenali sebagai dia akan masukkan dalam current liabilities. Okey, sorry satu lagi yang tadi prepayment dia akan masuk dekat current assets. Okay. Ingat satulah, kalau prepayment expenses dia adalah current assets. Korang ingat satu je, nanti yang lain tu korang reverse-kan je. Saya dah ajar untuk mudah nak menghafal, mudah nak memahami, hafal satu konsep saja. Pilihlah ada 4 ni. So bila datang 4 korang kontrakan yang lain. Okey, revenue.
pendapatan atau hasil. Okey, kalau revenue yang bersifat revenue prepayment, so apakah dia? Revenue untuk prepayment is money received in advance for service to be provided to the customer at a later due. Maksudnya dekat sini seolah-olah korang telah pun menerima duit daripada customer. Contoh, korang buat rumah sewa. Customer ni katalah banyak duit, dia nak securekan dia punya apa kata, maksudnya kita tak mencari penyewa lain, dia bayar sampai setahun setengah, maksudnya setahun 6 bulan. So setahun katalah 2021. So untuk 2022 dia belum duduk tapi dia dah bayar kepada kita. Kita terima duit yang mana manfaat rumah sewa belum diduduki lagi oleh penyewa tersebut. Dia masih lagi berada dekat tahun 2021. So, untuk pendapatan yang kita belum lunaskan perkhidmatan kita atau penjualan kita dinamakan sebagai prepayment revenue. Dinamakan sebagai current, dia akan masuk dalam current liabilities. Dia akan masuk dalam current liabilities. Kita dah terima pendapatan tapi kita belum menjalankan tanggungjawab atau belum memberikan perkhidmatan kepada dia. Dia dinamakan sebagai current liabilities. Dia punya journal adalah debit revenue sebab kita terima duit itu, dan dinamakan dia punya kredit adalah kredit prepaid revenue. Ni korang kena hafal. Okay. Next one. Ada juga revenue yang bersifat accruals. Okay, revenue yang bersifat accrual. So apakah dia? Revenue untuk accrual adalah revenue is money not yet received even though the service has been provided to the customer. Contoh macam ni lah, hasil yang sepatutnya korang terima katalah dari pendapatan sewa tersebut sepanjang tahun 2021 bulan 1 hingga bulan 12, katalah sebulan itu katalah 100. Maksudnya 100 kali 12 1,200. Tetapi penyewa hanya membayar setakat 10 bulan je. Maksudnya 1,000 je, lagi 200 dia belum bayar padahal dia duduk. Kita datang rumah dia, kita tanya kenapa tak bayar dan sebagainya, itu antara kita dengan dia. Tapi yang saya nak mention kat sini adalah sekiranya ada pendapatan yang sepatutnya kita dapat tetapi belum dapat, kita namakan sebagai accruals revenue. So dia akan masuk dalam current assets. Okay, so debit accrued revenue, credit revenue, journal dia. So nanti daripada journal kita akan buat ledger. Okay, so ni pelarasan yang sangat penting. Inilah tulang belakang pelarasan dalam topik yang ke-6. Okay, ada expenses, ada revenue. Expenses bahagi kepada dua, prepayment, accruals. Revenue pun terbahagi kepada dua, iaitu prepayment dan accruals. Right. Okay, sebagai contoh, okay, untuk accrual expenses. Okay, untuk accrual expenses muka surat 95. Okay, yang ini nanti ada pembetulan, nanti belum sampai pembetulan lagi. Okay, sebagai contoh, anda biasanya dalam soalan exam, bila kita nak buat pelarasan, biasanya dia akan ada dekat maklumat tambahan yang kita tengok disediakan hanya trial balance saja. Daripada trial balance ni kita kena murnikan dengan additional information dekat bawah. Sebagai contoh, the following information was taken from Chin Hu Trading. The accounting period is 1 year. Dekat bawah ada trial balance salary sepanjang tahun 2018, dah campur daripada bulan 1 sampai bulan 12, salarinya yang direkodkan dalam trial balance adalah 2,000. Dalam maklumat tambahan, dia beritahu salary is 200 per month. Okay, salary is 200 per month. So kalau kita ikutkan, okay, dekat sini ada pengiraan dekat bawah. Okay, salary kalau sebulan adalah 200. Kalau kita darabkan dengan 12, dia akan sepatutnya kita catat dekat trial balance adalah 2,400. So, seolah-olah kita belum membayar salary berapa ratus. So, kita tolakkanlah. Iaitu, salary that should have been paid. Salary yang sepatutnya kita bayar 2,400. Minus by salary that has been paid. Gaji yang telah dibayar 2,000. So, ada lagi jumlah hutang yang belum dibayar sebanyak 400. Ini adalah accrual. Kita berhutang kepada pekerja tersebut. 400. So, dia akan masuk dalam general book. Okay, journal dia. Debit salary. Kenapa kena debit salary? Sebab perbelanjaan dia meningkat. Kita dah belajar pempek loss. Okay. So, kalau sebelah kiri, seperti mana dalam yang korang punya test baru-baru ni. Okay, sebelah kiri adalah PADE. E ni antaranya adalah salary dan sebagainya. Ini adalah expenses. So, bila dia meningkat, kita akan debitkan dia. Okay, so that's why kita debitkan salary 400 dan kita kreditkan accrual salary. Okay, salary not yet paid. Okay, debit salary, credit, accrual salary. Okay, so apa-apa belanja
yang kita belum bayar, kita akan debitkan belanja tersebut dan kita akan kreditkan nama belanja tersebut. Sebelumnya kita letakkan perkataan accrued. Itu maksudnya. Right? Next one. Selepas daripada general day book ni, so untuk masuk dalam ledger, ini adalah journal, ini adalah ledger. So bila tadi dah debitkan salary, so buka account salary mesti berada dekat sebelah debit yang dinamakan sebagai accrued salary. Okey, mana datang ni? Balance BD. Okey, dekat sini adalah merujuk kepada trial balance. Okey, trial balance di sini. Okey, dia ada berkat sebelah debit kan? Jadi dekat dalam ledger dia akan masuk sebelah debit, balance BD. Tarikhnya pada penghujung tempoh perakaunan. Ingat, untuk pelarasan ni kita memang ambil daripada tarikh hujung tempoh perakaunan. Dia menunjukkan bahawa kita buat semakan terhadap trial balance. Oh, ada lagi maklumat yang kita salah. Macam tadi salary kan, rupanya kena bayar 1,200. 2004. Tapi kita hanya rekodkan 2,000 macam kat atas ni. Jadi dekat situ baru kita buat pelarasan. Okay, so now balance BD ni daripada trial balance. So dia punya catatan tadi debit salary. So inilah account salary, debitkan dia. Kenapa nama particular dia adalah accrued salary? Sebab nama kawan yang sebelah kredit. Okay, yang this one nama dia adalah refer kepada nama kawan yang this one, accrued salary. Okay, dan selepas itu untuk salary account kita akan tutup di dalam SOCI. Apakah dia? Kita akan belajar pada topik yang ketujuh. Tapi untuk anda, SOCI ni adalah stand for Statement of Comprehensive Income. Okay, Statement of Comprehensive Income. Penyata pendapatan komprehensif. Maksudnya apa? Semua perbelanjaan ini mestilah direkodkan di dalam Statement of Comprehensive Income sebagai belanja. Okay, nanti kita akan belajar topik yang ketujuh. Topik yang ketujuh. Okay, so cuma kena ingat bila kita dapat pelarasan apa-apa belanja yang accrued, kita kena masukkan dalam SOCI, tutup dalam SOCI. Okay. Dan untuk rekod yang tadi journal, kita dah debitkan salary and then kita belum buat pelarasan untuk kreditkan accrued salary. So buka accrued salary ni, dekat sini nilainya 400. Di dalam buku awak, buku korang ada nilainya sebanyak 2,400. So ini salah. Okay. Jadi dekat sini awak gantikan dengan nilai 400. Okey, gantikan dengan nilai 400. Sama juga dengan yang sebelah sini. Okey, accrued salary dia akan berterusan setiap tahun lah. Okey, yang ni 400, balance CD and then balance BD-nya berjumlah 400. Yang ni boleh tambahlah 2019 January 1st. Okey, the next day lah. Selepas kita tutup yang ini 31 Disember, dia akan the following dia adalah 1 Januari 2019. Okay, settle. Sehingga accrued salary. And then, saya beritahu tadi, yang dekat salary account, okay, yang saya akan warnakan dengan warna hijau ni, okay, dia akan tutup di dalam SOCI. Oleh kerana dekat ledger ni, dia berada kat sebelah kredit. So, bila salary berada kat kredit, so SOCI mesti berada kat sebelah debit. Ataupun dia punya belanjanya memang sebelah debit. Dia punya format. Kita akan belajar dalam topik 7 nanti. Okay. So bila dah SOCI sini, expenses kita declare sebanyak 2,400. Ini membawa maksud kita murnikan di dalam trial balance tadi 2,000, kita dah murnikan belanja yang sebenar untuk gaji adalah 2,400. Okay, 2,400. Dan seterusnya dekat mana kita nak buktikan untuk pengetahuan korang, bila kita buat account, ada dua account yang paling last kita buat yang dinamakan sebagai yang dinamakan sebagai, satu dinamakan sebagai SOCI. Yang inilah. Okay. Yang kedua kita namakan akaun kita sebagai SOFP. Statement of Financial Position. Ataupun penyata kedudukan keuangan. Yang kalau sekolah menengah mungkin ada yang dah belajar, dia adalah kunci kira-kira. Okay, so now ni pun salah. Okay. Sebab accrued salary kita yang tadi nilainya adalah sebanyak RM400. Okay, nilainya sebanyak RM400 ni. So, pada penghujung tempoh 2018 berkali suan yang ni. Okay, penghujung tempoh 31 Disember 2018, kita setiap kali tempoh perakaunan telah sampai 12 bulan matang, kita akan tutup di dalam SOCI dan juga SOPI. Kebetulan dalam soalan ini tempoh perakaunan dia normal, iaitu daripada Januari berakhir pada Disember 2018.
So ini normal tarikhnya. Ini pun sampai tarikh 31 Disember. Jadi membuktikan bahawa dalam syarikat ini Chinwoo Trading dia ada accrued salary bernilai 400. Okey, yang ni refer kat mana? 400 ni kita ambil satu garisan berwarna purple. Okey. Ini refer pada yang ni, tarikh yang ni. Okey, nilainya sebanyak RM400. Okey, so yang ni boleh baca kat bawah nanti. Alright, untuk lebih pemahaman. Okey, kita dah habis satu kotak yang pertama, iaitu dalam expenses accrued expenses. Kita dah masuk expenses yang kedua, kategori prepayment ataupun prepaid. Okey, contoh dalam soalan ni kita ada satu soalan yang dinamakan sebagai Bistari Company. Dia ada insurans dalam trial balance 6,000. Kemudian dia bagi tahu dalam soalan additional information. Insurance covered for the period of 1st March to 28 February 2019. Maksudnya, okay, insurans yang diberikan dalam trial balance ini adalah menggambarkan setahun. Okay, setahun kita ada 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. So, untuk insurans sebenarnya peruntukan 6,000 ni telah pun diguna pakai hanya bermula bulan Mac sehingga bulan Februari 2018. Okay, bulan Mac sehingga 24 Februari 2019. Maksudnya kat sini, kalau korang kira, daripada 1/3/2018, okay, perakaunan dia katalah berakhir pada 28/2/2019. Okay, katalah tempoh perakaunan dia normal. Dia berakhir, tempoh perakaunan 31/12 setiap tahun. So, untuk 2018 dia berakhir dengan 31/12/2018. Makanya, insurans 6,000 ini adalah untuk dua tempoh tau, kalau korang perasan. Tempoh yang pertama 1/3/2018 sehingga 31/12/2018. And then masuk tempoh perakaunan yang kedua, kat sini kalau ikutkan 1/1/2019 sehingga 28/2/2019. So yang kita nak adalah oleh kerana trial balance ini berakhir pada 31 Disember, dia menggambarkan bahawa tempoh perakaunan syarikat ini normal daripada bulan 1 hingga bulan 12. Makanya semasa nak tutup akaun 31 Disember, kita kena kenal pasti insurans seberapa banyak yang kita telah belanjakan daripada bulan Januari sehinggalah bulan Disember 2018. So kita akan ambil tempoh yang ini sahaja, yang berwarna hijau. 1/3 sehinggalah 31/12. Kalau kita ikut jari 1/3/2018 sehinggalah 31/12/2018, nilainya adalah sebanyak 10 bulan. So that's why insurans ini perlu diagihkan mengikut penggunaan yang kita telah implement dalam tahun 2018. So makanya nilai asal insurans 6,000 darabkan dengan 10/12 kita akan dapat RM5,000. So 5,000 inilah yang kita kena buat pelarasan pada tahun 2018. Okay. So yang ni total insurance covered for the period ended 31st December 2018. So apa nak buat? Seolah-olah kat sini dia ada apa? Kita telah membayar lebih. Okay. Kita telah bayar lebih. Insurans sepatutnya kita hanya bayar setakat 5,000 tapi kita bayar hingga 6,000. So kita akan ada prepaid insurance. Actual expenses paid 6,000. Actual expenses incurred 5,000. So nilainya sebanyak RM1,000. So apa nak buat untuk belanja ini? Kita akan debitkan prepaid insurance, kita akan kreditkan belanja insurance. Ini adalah insurance expenses Insurance expenses. Okay, RM1,000. Ni bukan salary not yet paid. Ini bukan. Bukan dia punya. Okay, insurance overpaid. Tuliskan insurance overpaid. Insurance overpaid. Okay. Itu journal. Maksudnya kita rekodkan, oh belanja insurans kita kena kurangkan tahun ni. Sebab tu kita akan kreditkan insurance expenses. Okay, now. Pada 31 hari bulan pula, untuk insurans ni, nilai yang sebenar yang kita belanjakan adalah sebanyak 5,000. So that's why nanti bila kita buka, yang ni kemudian ini bila kita buka nanti insurans kita akan tutup dalam soci bernilai 5,000. Duit yang kita keluar pada tahun semasa sahaja. Kan tadi kita dah check RM6,000 dan kita dah murnikan ke sini pada tahun semasa hanya kita bayar insurans 5,000 sepatutnya. Okay, now daripada jurnal kita masuk ledger. So tadi debit prepaid insurance, credit insurance expenses. Okay, so kat sini kita fokus pada yang sebelah kredit dahulu. Kita fokus pada yang kredit. Okay, sebab jawapan dia kat sini dia berikan kredit dulu. Okay, alright. Okay, so credit insurance. So buka account insurance, expenses account.
Okay, dan letak sebelah kredit, nilainya sebanyak RM1,000 in this one. Okay, and then apa lagi? Untuk lebihan dia RM5,000 tu kita masukkan dalam SOCI. Okay, lebihan untuk insurans ni kita akan masuk dalam SOCI. Ini menunjukkan bahawa sebanyak RM5,000 perlu kita declare sebagai belanja yang sebenar di dalam Statement of Comprehensive Income. Dan kita tutup sebagai balance BD. Okay, baki bawah-bawah. Okay, itu general ledger dan kita masuk dalam prepaid insurance account pula untuk kita kontrakan. Oleh kerana tadi kita dah ada debit prepaid insurance, yang credit prepaid insurance, credit insurance expenses, kita belum kreditkan ni. Kita belum debitkan ni prepaid insurance. So, buka prepaid insurance account, this one. So, catatannya adalah sebelah debit. Okay. So, debit RM1,000. So, that's why kita akan debitkan insurance RM1,000. Then kita bawa turun bawah lah, balance CD 1,000. Ini adalah pada 1/1/2019. RM1,000. Okay. So hasilnya nanti kita nak buktikan dekat mana? Sebab tadi saya dah beritahu. Setiap kali kita buka akaun, ada 2 akaun yang terakhir kita kena tutup. Satu namanya SOCI, satu lagi namanya SOFP. Okay, now. So untuk insurans yang kita dah keluarkan duit pada tahun semasa, okay, seperti mana yang saya warnakan dengan warna hijau yang ni. Okay. Okay, ada nilai RM5,000 yang perlu kita masukkan dalam SOCI. Okay, so buka SOCI, Statement of Comprehensive Income. Korang mungkin tak dapat gambarkan SOCI ni macam mana. Nanti kita akan belajar topik 7. Dia ada satu penyata pendapatan yang atasnya ada pendapatan, bawahnya ada belanja. So ni belanja dia. Okay, jadi dinamakan sebagai insurance expenses, nilainya sebanyak RM5,000. Okay, dan last one, kita akan masuk dekat dalam SOFP, kita ada prepaid insurance. Yang ini adalah seolah-olah kita jadikan aset kita. Okay, jumlah pembayaran, kalau kita membayar lebih pada orang luar dan kita belum gunakan manfaat, kita jadikan dia sebagai assets. Okay, dia menepati kotak yang atas tadi ni. Yang ada 4 tu. Macam ni. Okay. So korang jangan tertukar lah. Alright, so kita masuk lagi di bawah ni. Kita ada accrued revenue. So yang tadi kita dah settle untuk prepaid expenses. Kat dalam ni seolah-olah macam kita terbayar lebih duit di mana manfaatnya belum kita gunakan. So dekat situ dia akan jadi current assets. Okay, kalau kotak yang tadi kita ada yang ada expenses, revenue ada berada kat sini. Okay, alright. Now, kita akan masuk accrued revenue. Okay, pendapatan teraccrue. So contoh, example, the following information is obtained from XYZ Berhad. Dia ada fixed deposit. Fixed deposit ni kalau korang nak tahu, kalau korang dah ada pendapatan yang banyak nanti di masa hadapan, amin, korang boleh laburkan duit korang dekat bank-bank yang menawarkan fixed deposit, simpanan tetap, di mana kita akan dapat, kalau dari Islam salah lah, kita akan dapat pendapatan faedah daripadanya. Dia akan kita float lah, kita letakkan RM100,000 tu, kita letak dekat bank selama mungkin 3 bulan, mungkin kita letak selama 5 bulan. Jadi selama 3 bulan itu bank akan rolling lah duit RM100,000. Mungkin dia akan beli pulau, dia akan beli shopping kompleks, di mana kita macam seolah macam membantu bank. Tapi kita akan diberikan pendapatan faedah sebanyak 3% setiap tahun. Jadi faedah itu yang dinamakan sebagai revenue in accounting. So now, daripada trial balance dia memberitahu kita sebagai syarikat XYZ, kita ada fixed deposit RM100,000. So di mana bank menetapkan untuk fixed deposit ini kita akan diberikan pendapatan fixed deposit interest faedah dengan kadarnya 3% setahun. So pada setiap tahun, fixed deposit interest for the year 100,000 times 3%, kita akan dapat 3,000. So kat sini adalah dinamakan total deposit interest income should be recognized. Maksudnya dalam trial balance kita tak perasan tak, oh kita ada fixed deposit je. Padahal kita kena declare, kita kena recognize, kita kena kena isytihar jumlah interest yang kita dapat. Okay, so 3% 100,000 dapat 3,000. So 3,000 inilah yang kita perlu rekodkan di mana, right? So therefore, accrued interest, dia ada pengiraan lah kat sini. Accrued interest on fixed deposit received. Okay, actual income recognized, actual income received. Ini kita tak ada. Okay, yang ni kita tak ada pembandingan. Macam yang kat atas tadi kan. Kalau macam yang kat atas tu, dia ada pengiraan. Okay, sekejap
Oh, bukan. Kat bawah. Dia macam ginilah, soalan macam jumlah duit yang kita dapat, yang kita bayar, tolakkan jumlah yang sebenar yang kita sepatutnya bayar. Macam juga dengan revenue, macam tadi, fixed deposit interest, okay, this one. Kita hanya declare, sebab dia ada satu item je. Dekat sini kita tak perlu perbandingan di antara interest yang dinyatakan dalam soalan ke tidak. Untuk pengiraan ini, 3,000 tu tolakkan dengan kosong. Kita di dalam trial balance dia tak nyatakan income fixed, income interest daripada fixed deposit. So formulanya actual income recognized saja, 3,000 tolakkan dengan kosong. Kalau tak ada tak ada masalah. Biasanya dalam soalan dia akan compare kah jumlah yang sebenarnya sepatutnya kita dapat 3% adalah 100,000, katalah 3,000 kan. Kita akan compare dengan sebarang jumlah interest dalam trial balance. Tapi masalahnya tak ada. Kalau tak ada maksudnya actual income received tak ada. Yang recognize je ada. So, daripada 3,000 ni kita buat journal. So, kita akan debitkan apa? Kita akan debitkan accrued interest on fixed deposit. Pendapatan teraccrue yang kita belum dapat. Pendapatan yang sepatutnya kita dapat tapi belum kita declare. And then kita akan kreditkan fixed deposit. Interest on fixed deposit received. Okay, so dua benda yang berbeza. Satu, accrued interest on fixed deposit received. And then kita kreditkan interest on fixed deposit receipt. Dua benda yang berbeza. Yang pertama adalah dia teraccrue. Yang kredit ni kita kena declare sebagai pendapatan kita. Okay, so 3,000 debit, 3,000 sebelah kredit. Then kita akan tengok dekat bawah ni ada kenyataan kat sini. Interest on fixed deposit receipt for the year. Tahun semasa saja yang korang kena isytiharkan. Sebab kat sini dia punya faedahnya adalah 3% per annum. Okay, per annum. Right. So, bila kita dah dapatkan catatan yang pertama, kita debitkan accrued interest on fixed deposit received, kita kreditkan interest on fixed deposit received, kita kena buat satu lagi di mana interest on fixed deposit received yang ini, bila kita dah buka, kita akan tutup di mana? Kita akan tutup dalam SOCI. Yang tadi dah kredit kan? So, kita akan debitkan dia balik nanti bila kita dah buka account dia, kita akan kreditkan di dalam SOCI. Okay? Kreditkan dalam SOCI untuk declare sebagai pendapatan kita. Alright. Now, daripada journal kita jelmakan dengan ledger. So daripada yang pertama tadi dia akan debit ke accrued interest on fixed deposit. So interest on fixed deposit receive ni accrued ni dia tak buka. Okey, dia tak buka. Okey. Nanti korang buka satu account lah. Accrued ni buka satu account. Dia hanya buka sebagai dia buka yang kredit ni, interest on fixed deposit receive. So ini adalah interest on fixed deposit receive sebelah kredit. So sebelah kredit ni letakkan 3,000. Pengiraan tadi tu yang 10% darabkan dengan 100,000. Particular di dalamnya apa? Kita adalah kontra daripada akaun yang kat atas. Iaitu accrued interest on fixed deposit receive. So accrued interest on fixed deposit receive. Okay, so tadi saya dah bagi tahu. Bila kita dah buka account interest on fixed deposit receive, kita akan debitkan dia untuk tutup dalam SOCI. So that's why dekat account ledger interest on fixed deposit receive, step pertama yang ini, step yang kedua kita akan tutup di dalam SOCI sebanyak RM3,000. So baru kita lihat kat mana nak hantar ni 3,000 ni. So bila masuk dalam SOCI kat bawah, belum lagi jap. Okey, ni kat IB dulu. Dia ada prepaid insurance account ni. Ini bukannya prepaid insurance account. Bukannya prepaid. Awak gantikan dengan nama account sebenarnya accrued interest on fixed deposit receive. Yang ni. Accrued insurance for fixed deposit receive. Accrued insurance for fixed deposit receive. Okay, ini ambil daripada huruf A. Kat mana huruf A ni? So, tengok ni kat skrin. A ni kat mana? A ni yang ini. Ni. A. This one. Accrued interest on fixed deposit receive. Namakan dia. Dekat sini. Okay, ni salah. Okay, dia dah buka nama account. Patut saya tengok tadi tak ada nama account dia. Okay, so dekat sini dia ada yang tadi debit kita belum buat. So, bila kita dah buka accrued interest on fixed deposit receive, dia ada berkat sebelah debit. So, letakkan sebelah debit kat sini sebagai RM3,000. Particularnya macam mana dapat nama interest on fixed deposit receive ni. Kita guna kawan dia yang bawah ni. Okay, bila kita dah debit kan kita guna particularnya nama kawan bawah dia. Interest on fixed deposit receive. So, interest on fixed deposit receive. Okay, untuk yang A ni tadi, iaitu accrued interest on fixed deposit, kita akan tutup bukan dalam SOCI, kita akan tutup sebagai baki akhir, balance CD. Okay, ini kita kerjakan dalam SOPI nanti.
So bila dah balance CD, dia akan jadi balance BD. So tuliskan tarikh kat sini. Kat dalam buku korang 1/1/2019. Okay, so now kita ada dua benda kat sini. Okay, warna merah ni. Yang pertama, kita dah tutup dalam interest on fixed deposit receive. Sepatutnya kita wujudkan dalam SOCI. Yang kedua, kita ada balance CD. Yang ini kita kena masukkan dalam soft P. Okay, yang ini memang ke dalam SOCI lah. Okay, so untuk SOCI, so ini adalah SOCI, Statement of Comprehensive Income, penyata pendapatan komprehensif. So dia ada revenue. Nilainya interest on fixed deposit receive RM3,000. So kita tengok nama account dia interest on fixed deposit receive. Nilainya RM3,000. So interest on fixed deposit receive nilainya sebanyak RM3,000. Okay, kemudian untuk soft P, oleh kerana ada balance CD kat sini, so dia akan nama sebagai nama dia accrued interest on fixed deposit receive. So account ni kita tutup dalam balance CD, dia boleh dijelmakan di dalam soft P. Tengok, accrued interest on fixed deposit receive. Ini yang A tadi. Yang kita tutup account A tadi. A purple, ini this one, A ni. Ada banyak A, nanti faham korang nak cari kat mana ya. Tengok balik video ni berulang kali. Okay, so tu adalah soft P. Okay, 2 dah selesai. Dah 3 dah selesai. Yang pertama tadi expenses accrued prepayment. And then ada revenue accrued, okay, yang maksudnya adalah jumlah pendapatan yang teraccrue yang kita belum dapat. And then ada jumlah pendapatan yang dinamakan sebagai unearned ataupun prepaid revenue. Sebagai contoh, okay, the following information is obtained from XYZ. Ada satu syarikat, dia ada pendapatan rental. Okay, rental. 19,500. Okay, 19,500. Dia beritahu kat sini maklumat A, rental income per month is RM1,500. So yang pertama kita kena tahu bila tempoh tarikh per account dia. Per account dia berakhir pada 31/12/2018. Maksudnya jumlahnya kita kena darabkan antara bulan Januari hingga bulan Disember yang 1,500. Okay, so jawapan dia macam ni. Okay, rental income 1,500 darab 12 bulan. Sepatutnya dalam trial balance jumlahnya mesti 18,000. Tetapi kita telah menerima lebih daripada jumlah sepatutnya. Nilainya sebanyak 19,500. Itu dinamakan sebagai prepaid revenue. Kita belum memberikan perkhidmatan kepada customer. Tapi customer membayar lebih. So macam mana kita nak buat pengiraan dia? Actual income receive 19,500 dalam trial balance yang telah kita terima. Minus by actual income recognized. Sebanyak 18,000. Ini yang sepatutnya kita terima. 18,000. Yang kita telah terima 19,500. Macam saya tadi kan? Macam insurans tadi. Ada yang pengiraan yang saya tolak tadi kan? Yang saya cakap kenapa tolak kostum kita faham. Okay. Dalam soalan ini yang fixed deposit yang tadi, kalau kita nak recap, sini kita nak declare interest kita. Interest dalam soalan ni dia tak ada tau dalam trial balance. Jadi kita hanya dapat jumlah yang kita dah calculate. Itu dinamakan sebagai actual income recognized sebanyak 3,000. Okay. Berbanding dengan bawah rental yang ni. Rental yang bawah ni ikut dunia formula actual income receive minus by actual income recognized. Income receive kita yang telah kita declare dalam trial balance telah pun menerima 19,500. Tolakan yang sepatutnya kita terima hanya 18,000. So ada lebihan. This means that the amount 1,500 is the rental revenue that was received in advance, also known as advance revenue. So apa nak buat? 1,500 perlu dijadikan journal entry, the adjusting entry. So dalam journal book, yang pertama kita kena debitkan rental revenue 1,500 and then kita kreditkan prepaid rental revenue sebanyak 1,500. Okay, yang ini seolah-olah pendapatan kita kena kurangkan. Okay, kena kurangkan. Pendapatan kena kurangkan. To record unearned rental revenue. Jumlah pendapatan yang sepatutnya belum kita terima 1,500. Padahal tapi kita dah dapat duit. And then kita debitkan rental revenue dan kreditkan SOCI. So untuk yang maklumat yang bawah ni, debitkan rental, kreditkan SOCI, inilah jumlah pendapatan yang perlu kita declare pada tahun semasa yang perlu dimasukkan dalam SOCI. So daripada journal ini kita buka ledger, okay. So sini ada debit rental revenue. So bukalah rental revenue account. So sebelah debit 1,500 pada tarikh 31 Disember. Okey, 31 Disember 1,500 sudah. Okey, dan namanya adalah prepaid rental. Kenapa prepaid rental? Prepaid rental revenue 3 Prepaid rental revenue. Okey, saya padam balik sekejap.
Ini pen saya kejap saya ambil pen untuk conteng dekat atas skrin ni. Alright, this one. Okay. So dekat sini kita debitkan nama particularnya prepaid rental revenue. Ambil kat mana? Ambil daripada bawah dia. Sebab kita tengah selesaikan yang debit. So debit rental revenue, okay, buka rental revenue. Nama particularnya prepaid rental revenue. Kawan di sebelah. So dapat 1,500. Okay. And then dia akan kreditkan prepaid rental revenue. So buka prepaid rental revenue account. Sebelah kredit 1,500. Then pada tarikh 31 Disember. 2000 bukannya 2014 ni, salah ni. Okay. Awak betulkan jadi 2018. Nanti saya beritahu penerbit buku lah. 2018. Okay, makanya 31 Disember 2014, dia ada particular dia, rental revenue. Itu kita kontra lah. Sebab sekarang ni kita tengah selesaikan tulisan warna hijau saya ni. Kita tengah selesaikan yang sebelah kredit. So bila kredit, buka prepaid rental revenue, dah buka dah prepaid rental revenue. Berada sebelah kredit, betul lah sebelah kredit. So particularnya kena pinjam kawan dia, nama akaun kawan dia yang ni, rental revenue. That's why dia namanya adalah rental revenue. So untuk prepaid rental revenue, kita akan tutup di dalam balance CD. Ataupun dijadikan baki awal lah dan juga baki akhir pada penghujung tahun 2018. Okay, 1,500. Bawa turun bawah kalau ada, ada okey 1,500. Yang ini pada 1/1/2019. Okey, yang ini kita dah tutup. Yang ni belum tutup. Okey, now kita akan mulakan untuk rental revenue. Bermula kita akan cari dia punya balance baki awal dia. Okey, daripada mana? Daripada trial balance. Yang ini daripada TB. Trial balance. Trial balance berada dekat sini. Okey, sebelah kredit. Okay, sebab itu dia punya account dia berada dekat sebelah kredit. Okay, balance BD baki awal. Okay, then baru kita tutup 19,000, tolakkan dengan 1,500, ada lagi 18,000 yang perlu kita masukkan dalam Soci. Alright, dah tutup. So ada dua yang saya akan warnakan dengan warna biru sekarang ni. Satu, rental revenue account masuk, mana biru saya ni? Okay, sorry sekejap Okay, satu dalam rental revenue account kita akan masuk 18,000 ni di dalam Soci. Yang kedua, prepaid rental revenue account kita jadikan sebagai balance CD 1,500. Yang ini kita akan masukkan insya-Allah dalam Sofi. Okay, so bila kita scroll down dekat Soci, so ini tadi 18,000 dan dekat dalam Sofi dia akan masuk dalam sebelah recurring liability sebanyak 1,500. Kenapa current liability, cik? Padahal kan rental kan kita punya pendapatan. Ya, dia akan jadi liability kepada kita sebab kita berhutang perkhidmatan dengan customer kita. Tu kalau ada pendapatan, korang kena boleh hafal lah. Boleh tulis mana Pendapatan yang telah kita terima duit tetapi kita belum lunaskan perkhidmatan kita ataupun penjualan kita, pendapatan itu akan dijadikan sebagai current liabilities. Current liability. Maksudnya kita berhutang dengan orang itu. Yang mana hutang kita, hutang servis kita berjumlah 1,500. Kita dah kutip ni, tapi kita belum lunaskan pada orang tersebut. Alright. Okay. So yang itu adalah 4 item yang korang dah belajar tadi. Okay. Kalau kita nak recap, dia ada 4 kotak yang tadi. Alright. 4 kotak. Yang pertama tentang expenses. Yang kedua tentang revenue. Okay, so dekat sini dia ada prepayment. Dekat sini dia akan ada accrued. Okay, accrued. Okay, muka surat. Kalau tengok kat atas tadi. Scroll up. Okay, ini korang kena hafal lah. Nak tak nak memang kena hafal. Kalau tidak nanti dalam final exam korang akan tertukar banyak benda. Okay, prepayment dan juga accrual. Alright, so kena menguasai lah. Okay, so dua benda dah selesai dari segi expenses dan juga revenue. Kita nak masuk dalam hutang lapuk, bad debts. Okay, bad debt tadi muka surat, sikit saya scroll down. So hopefully nanti video ni korang boleh dengar banyak kali sebab saya akan bagi latihan dan korang akan present pada minggu hadapan. Gunakan hujung minggu ni untuk korang buat latihan-latihan saya akan berikan dan korang akan present macam biasa. Alright. So bad debt, allowance for doubtful debts, bad debts recovered. Bad debts ni adalah satu istilah dalam perakaunan yang dinamakan sebagai hutang lapuk. Okay. Ini adalah hutang lapuk. Okay. Kalau yang berwarna pink ni dinamakan sebagai allowance for doubtful debt. Ini adalah peruntukan hutang lapuk. Bad debt ni kalau kita hutang yang kita tak dapat kutip lagi.
Kalau allowance for doubtful debts, dia adalah macam kita buat anggaran. Agak-agak nanti bulan 12 tahun ni, berapa lagi yang kita belum ataupun tak mampu kita kutip. Dan yang berwarna kuning, okay, bad debts recovered. Ini adalah pelupusan hutang lapuk ataupun hutang lapuk yang telah berjaya kita pulihkan. Okay. So, bad debt ni macam mana dia wujud? Kadang-kadang dia disebabkan oleh kematian customer kita, meninggal, kita tak dapat kutip hutang dah dan dia tak ada waris. And then apa lagi? Customer who are mentally incapacitated. Maksudnya dia adalah ada masalah mental ataupun dia lari luar negara, duduk kat New Zealand, duduk kat Australia, macam usahawan seorang tu duduk kat Australia. And then declare bankrupt by the court. Hutang lapuk. Kita nak tutup hutang sekali kita tak dapat nak tutup sebab mahkamah dah putuskan si customer kita ni bankrupt. Jadi kita lah akan menanggung hutang lapuk tersebut. Alright. Nombor 2. Ini menggambarkan, bad debt akan menggambarkan kerugian kepada syarikat dan kita akan rekodkan dia sebagai expenses. Okay, ingat bad debt ni dia menggambarkan kita rugi dengan syarikat. Sebab kita tak dapat kutip kan. Jadi kita akan anggap sebagai belanja yang perlu kita tanggung. Okay. List in debit side in trial balance. Okay, kalau bad debt, kalau double entry-nya kita akan debitkan bad debt expenses. So, account receivable ni daripada debtor. Contoh, katalah dia Ali. Ali meninggal. So, kita akan debitkan hutang dia, debit bad debt expenses. Kita kreditkan account Ali. Debtor tu lah. And then, sampai kita buka account bad debt ni, so account bad debt ni kita akan tutup di dalam soci. So, kita akan debitkan dan daripada debit bad debt expenses account ni kita akan masukkan dia, tutup dia dalam kredit. Sebagai contoh, okay, dekat bawah ada 3 orang. Customer kita ni. Seorang nama Amir, hutang dia kepada kita 500. Seorang balas, seorang cong. Ni semua hutang 2 orang kepada kita. Account receivable adalah account yang menunjukkan jumlah debtor, okay, ataupun jumlah orang hutang dengan kita. Okay. Maklumat tambahan, pada 24 Januari 2018 Amir passed away and company decided to write off Amir debts. Takkanlah dia dah meninggal, kita lagi nak memasa keturunan dia kan, 7 keturunan untuk bayar hutang. Jadi kita buat keputusan untuk kita hapuskan hutang dia. So ada 3 yang akan kita rekodkan. Amirnya ingat jumlah hutangnya sebanyak 500. So itulah bad debt dia. Okay, yang pertama kita declare belanja dia. Debit belanja hutang lapuk, bad debt expenses debitkan dia dan kita kreditkan account receivable Amir 500. Okay, credit account receivable to record bad debt expenses. Okay. And then, bad debt expenses kita dah buka. So, kita akan tutup di dalam soci. Kita terbalikkan akaun itu nanti. Bila kita dah buka sebelah debit, kita akan kreditkan dia ke sini. Okay, dan kita tutup dalam soci. 500 juga. Okay, so daripada journal ni, kita buka ledger. So, ledger yang terlibat adalah ledger Amir. Account receivable Amir. Baki awal Amir berapa? So, dalam soalan, baki dia nilainya adalah sebanyak 500. Okay, baki awal sebanyak 500. So that's why January 1st January balance BD-nya sebanyak 500. And then kita akan macam tadi dia akan debit bad debt expenses, dia akan kreditkan account receivable Amir. So sekarang ni kita nak buktikan yang kita berada kat sini, kredit. So account dia account receivable Amir. So sebelah kredit 24 Januari 500 dinamakan sebagai bad debt expenses. Okay, particular ni macam biasa kita akan pinjam nama kawan dia yang ni. Alright. Okay, now 24 Jan ni dah selesai. Kita akan masuk untuk bad debt expenses yang debit ni belum So kita akan buka bad debt expenses account. Okay, bad debt expenses account ni tertinggal. Okay, so dia sebelah mana? Sebelah debit. So pastikan kat sebelah debit. So dia akan debitkan account receivable Amir 500 dan kemudiannya pada 31 hari bulan macam saya dah beritahu, bila kita dah buka bad debt expenses, kita akan tutup dalam soci. Jadi ini adalah account bad debt expenses. Jadi nak tutup dia kita kontrakanlah, jadikan dia sebelah kredit. So sebelah kredit nilainya 500 masuk dalam soci pada penghujung tempoh 31 Disember. Korang kena ingat ni pernah keluar dari exam. Ada sini korang dia tak dapat markah yang ni tau. Saya takut korang buat January 24 kat sini pula. Sebab dia berlaku pada 24 Januari. Bila nak tutup akaun, kena ingat tau. Dia mesti berada pada penghujung tempoh perakaunan. So, should be 2018, 31 Disember. Hati-hati. Okay. So, dekat sini saya warnakan warna merah pula. Alright.
Yang pertama dia ada Sochi. Okay, kita nak buktikan yang Sochi ni tadi dimasukkan dalam, bad debt RM500 dimasukkan dalam Sochi. So buka Sochi yang ini. Okay. So dia akan jadi sebagai perbelanjaan bad debt expenses tu ni expenses. Dalam Sochi dia ada dua, satu dinamakan sebagai revenue kat atas, yang kedua adalah expenses. So bad debt dia sebanyak 500. And then kemudian dekat dalam soft P, dia akan menunjukkan kita berapa lagi orang yang hutang kepada kita, debtor kita, yang dinamakan sebagai account receivable. So oleh kerana tadi si Amir dah kita lupuskan, jadi dekat dalam soft P dia akan ada nama Bala 1,500 dan Chong 200. Jadi ada tinggal dua penghutang. Berbanding pada awal tempoh tadi, kita ada 3 penghutang. Yang ni, okay? Kita ada 3. So Amir dia meninggal dunia. So yang tinggal adalah Bala dan Chong 1,500 dan juga 200. That's why kat Shopee 1,500, 200. Okay. Itu adalah kalau ada kita nak step pertama, kalau kita just nak declare perbelanjaan hutang lapuk. Okay, bad debt expenses. Okay, situasi seterusnya untuk bad debt adalah allowance for doubtful debts. Ini adalah dikata apa? An estimate of debts that are not expected to be collected in the future accounting period. Kita mengandaikan bahawa kita akan berada dalam satu apa orang kata, pada penghujung tahun kita dah anggarkan ada jumlah duit yang kita memang tak mampu nak kutip. Mungkin disebabkan oleh kekangan pekerja kita, kekangan orang tu susah nak dijejaki dan sebagainya. Jadi kita akan wujudkan namanya adalah allowance for doubtful debt ataupun provision. Yang ni korang boleh buat alias, namakan dia sebagai provision. So dalam soalan kadang-kadang dia ada perkataan allowance for doubtful debts ataupun provision for doubtful debt, PFDD. Okay, kalau provision. Kalau yang allowance, ni AFDD. Okay, mudah saja. Macam mana nak buat? Okay, kita buat peratusan dia ada dalam soalan. Berapa peratusan provision for doubtful debt dalam soalan? Darabkan dengan net debtors. Jumlah debtor kita kan. So darabkan terus dengan peratusan dia. So net debtors ni dapat dari mana? Sekiranya ada debtors yang dah diberikan dalam trial balance, okay, kita tolakkan and adjusted bad debts kalau ada bad debt yang belum diselaraskan. Katalah soalan tu susah kan, contoh dia ada debtor dekat trial balance, dekat maklumat tambahan dah lah kita kena cari PFDD dengan AFDD. Ini dia beritahu pula ada bad debt yang belum diselaraskan. Jadi kalau ada hutang lapuk yang belum diselaraskan, korang kena buat dalam soalan itu dulu, dalam trial balance, debtor perlu ditolakkan dengan sebarang hutang lapuk yang belum diselaraskan dan dapatkan net debtors, baru kita masukkan net debtor dekat atas jumlah yang kita dah bersihkan. So peratus provision for doubtful debt darabkan dengan net debtors. Okay, normally untuk provision ni has a credit balance and will be deducted from debtors account in soft P. Okay, dia ada 3 step. Okay, 3 situasi. Yang pertama, kalau untuk tahun semasa, kita akan declare berapa peruntukan hutang lapuk kita. So caranya adalah pengiraan yang tadi, PFDD ni, hasil ni kita namakan sebagai debit doubtful debts, credit PFDD. Okay, ini tahun pertama. And dia kata dah tahun yang kedua. Kita kena bandingkan pengiraan PFDD ni untuk tahun, katalah tahun sekarang ni, katalah yang ni 2021, ini 2022, ini katalah 2023. So setiap tahun korang kena bandingkan. Okay, sorry jap. Setiap tahun korang kena bandingkan. Okay, korang kena bandingkan sama ada peruntukan hutang lapuk yang kita dah buat pada tahun yang pertama dengan peruntukan pada tahun yang kedua, katalah 2022, adakah peruntukan tersebut meningkat ataupun dia menurun. Saya ulang balik. Okay. Bila korang nak buat allowance for doubtful debts ataupun provision for doubtful debts, step pertama kena declare dulu PFDD dengan AFDD current year. Okay, tahun yang pertama. Tahun yang seterusnya korang kena buat benda yang sama juga, PFDD dengan AFDD. Tetapi selepas dapat tu korang kena comparekan dengan tahun sebelum. Dan kita akan lihat sama ada meningkat atau menurun. Kalau meningkat, hafal satu je. Kalau meningkat, so ini jangan hafal. Hafal yang ini saja. Nanti korang kontrakan. So kalau meningkat, dia akan debit doubtful debts, credit PFDD. Sebagai contoh kat bawah. Hopefully ada. Okay, good. Okay.
Contohnya adalah Rahmat Trading on 31 December for the year starting 2013. Dia ada account receivable, jumlah debtor yang berhutang dengan kita 10,000 pada tahun 2016, 15,000 pada tahun 2017, 12,000 pada tahun 2018. Jadi dia beritahu kat sini, starting in year 2016, the company decided to create provision for doubtful debt account at 4% of the account receivable balance at the end of each year. Ini maksud dia kata kenapa dia buat macam ni tahu. Kita mengandaikan bahawa syarikat ini dia dah biasa tak berjaya kutip hutang. Jadi bermula tahun 2016 dia board of director beritahu, okey kita kena buat peruntukan hutang lapuk. Jadi kita kena ada satu jumlah yang boleh bersamaan dengan jumlah hutang yang mungkin kita tak dapat kutip. Dia punya formula adalah 4% daripada account receivable. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita kena buat orang kata pengiraan dia. Okay, step pertama ini. Ini creating. Kita kena create berapa PFDD setiap tahun. Okay, tengok Alright, ini adalah tahun 2016, 2017, 2018. Ini dapat daripada mana? Dapat daripada yang atas ni. Okay. Yang kedua, account receivable. Berapa hutang debtor kepada kita? 10,000 2016, 15,000 2017 dan 12,000 2018. Okay, now baru step pertama dekat sini. Ini step yang pertama. Mengira provision for doubtful debts. Tahun semasa 2016, tahun semasa 2017, tahun semasa 2018. Katalah jawapan yang betul 400, 600 dan juga 480. Okay, dan kita pindah kepada step yang kedua. Ini step yang kedua. So, apa yang kita kena buat sekarang adalah untuk tahun berikutnya kita kena comparekan di antara PFDD tahun berikutnya dengan tahun sebelum. Makanya kalau kita lihat dalam kotak ini, alright, tahun 2016 provision for doubtful debt bernilai 400. Dekat sini kita dah tahu provision for doubtful debt ataupun dia punya istilahnya perbelanjaan kita meningkat sebanyak 400. Ingat untuk provision for doubtful debt kita anggap sebagai belanja. So dekat sini oleh kerana 2016 kita tak boleh compare dengan tahun sebelum. Jadi kita anggap inilah hutang peruntukan hutang yang baru. So nilai 400 dianggap sebagai belanja. Okay, sebab apa kita anggap sebagai belanja? Tadi saya dah highlight bahawa untuk bad debt ni kita perlu anggap sebagai belanja. This one tengok okay, represent loss and recorded as and expenses. That's why dekat dalam PFDD yang kotak bawah dia dikenali sebagai expenses. Okay, now so belanja kita meningkat 400. Okay, 2017 bila kita kira the current year adalah 600. Okay, jadi step yang kedua sekarang ni berlaku. Okay, di mana kita kena comparekan PFDD tahun semasa 2017, kita kena comparekan dengan 2016 tahun sebelum. So kita tengok, lihat. Pada tahun sebelum 400, pada tahun semasa 600. Dekat sini seolah-olah berlaku peningkatan sebanyak 200. So increase sebanyak 200. Okay, 2018 kita dah kira tadi PFDD tahun semasa 2018 adalah 480. Okay, 480. So kita kena comparekan pula dengan tahun sebelum yang ni. So dekat sini kita nampak tahun sebelum lebih besar, tahun semasa lebih kecil, iaitu 600 tolak 480 berlaku penurunan sebanyak 120. So decrease letak sebelah kredit. Jadi korang kena buat, kena faham betul-betul lah. Okay, step pertama mengira PFDD tahun semasa. Step kedua membandingkan tahun semasa yang korang setengah buat dengan tahun sebelum. Okay, alright. So now baru kita masukkan dalam trial balance yang ni. Increase untuk 2016, 17 dengan 18. Kalau sebelah debit letak sebelah debit, kredit letak sebelah kredit. Macam itulah. Okay, jadi untuk 2016 dahulu. Okay, kita akan debitkan doubtful debt 400, kita akan kreditkan provision for doubtful debts. Okay, dekat sini kita akan declare orang kata belanja hutang lapuk, peruntukan hutang lapuk. So ini berada di dalam yang ni, this one. Okay, creating doubtful debt ini, this one. Okay, saya akan warnakan dengan warna biru. Okay, fokus yang ni. Okay, bila kita creating, kita akan debitkan doubtful debts, kita akan kreditkan PFDD. Okay, right. Now, so tadi dia ada nilai 400, 600, 480. So dalam trial balance dia ada 400. Kau tengok, doubtful debt dia 400. And then kita kreditkan dia provision for doubtful debt RM400.
And then tahun semasa dia ada peningkatan dia sebanyak 200. Daripada mana? Daripada 600 yang kita dah buat peruntukan. So belanja tahun semasa hanya RM400. Hanya RM200. Kita ambil yang ni tadi. Okay, RM200. Okay, alright. Seterusnya, kita ada 120. So dekat sini dia ada kat sebelah kredit. Okay, so dekat sini kita akan rekodkan doubtful debt-nya sebelah kredit 120 dan provision for doubtful debt bernilai 480. Ini adalah tahun semasa. Yang saya akan bulatkan ni adalah untuk pengiraan tahun semasa. Ini tahun semasa. Tahun semasa. Tahun semasa. Yang saya, ini mungkin saya buatkan dengan star lah. Okay, star. Nanti korang boleh faham star ni kat mana. Korang nak tunjuk tu star. Okay, so star kat sini. Okay, kat sini dan dekat sini. 400, 600. Alright. Okay, alright. So daripada general ke atas, kita akan jelmakan dia dalam general daybook. Okay. So daripada ini adalah daripada trial balance. Macam tadi soalan yang korang dapat adalah daripada trial balance. Kita terus buka dalam general. Okay. Untuk yang provision for doubtful debt, oleh kerana dia tak ada lagi trial balance. So apa nak buat adalah jumlah yang kita dah buat dekat dalam pengiraan tadi, kita akan wujudkan dalam trial balance. Ini debit and credit. Ambil saja bulat-bulat daripada yang penentuan kita kat atas kotak tadi. So daripada trial balance baru kita buat dia punya journal. Okay, now kita debitkan doubtful debts 400, kreditkan provision for doubtful debt. Creating provision for doubtful debt. Okay, 400 ready adalah pada tahun yang pertama. Alright. Debitkan dia doubtful debt, credit provision for doubtful debt. Sama aja macam kat atas tengok. Yang ni debit doubtful debt, credit provision for doubtful debt. Okay. Yang kedua. Yang ini kita akan declare dalam trial balance. Trial balance ni kita akan declare hanya belanja tahun semasa saja. Okay. Yang apa yang berlaku pada tahun semasa saja yang sama ada meningkat ke menurun. Okay. Alright. So, dalam trial balance seterusnya kita akan debitkan doubtful debt 200. Kita akan kreditkan provision for doubtful debt 200. Ini menunjukkan peningkatan dalam PFDD. So, yang ni lah. Yang 200 ini. Okay. Alright. Yang tadi yang ni. Okay, right. Dan last one kita ada kita akan debitkan terbalik, debitkan provision for doubtful debt 120, kita akan kreditkan doubtful debt sebanyak 120. Ini penurunan provision for doubtful debt, penurunan terhadap peruntukan hutang lapuk. Okey, nilainya 120 sini, 120 sini. Okey. And then kita buka ledger. Ledger yang pertama, ingat dia tak ada kaitan tau. Yang ini sebenarnya dia campur pula jawapan ni dalam satu. Sebenarnya setiap tahun dia akan ada orang kata nama akaun tu sendiri. Contohlah provision for doubtful debt kan. Dia ada akaun yang khas untuk 2016. Yang dia bukan satu lagi provision for doubtful debt 2017. Sebab tu macam itulah. Okey. Tapi yang ni oleh kerana kita nak tahu berapa hutang lapuk yang masih tinggal. Okey, daripada general ledger 2016 kita tengok. Okey, sebelah debit dia ada doubtful debt 400. Okey, so provision for doubtful debt dekat general tadi kat bawah lah. Okey, sekarang ni kat sebelah kredit. Okay, sebab dia buka dulu provision for doubtful debt. So, kreditkan dia 400. So, dah ada. So, tahun 2016 kita belum ada apa-apa peningkatan penurunan. Kita jadikan balance CD, buat turun bawah, balance BD. Nilainya sebanyak 400. Berterabur buku ni dunia kedudukan. Okay. And then, pada tahun semasa 2017, nilainya sebanyak RM200. Mana dapat nilai ni adalah daripada yang atas ni pada 2017. Okay, dia akan kreditkan kat sini. Okay, provision for doubtful debt 200. So ini adalah di sebelah kredit doubtful debt kat sini. Ini jawapan dia kat atas. Alright. And then kita tutup di dalam account balance carry down RM600. Total jumlah peruntukan hutang lapuk kita 600. Kemudian kita bawa turun bawah. So inilah balance BD. Right. Okay, macam ni. Betulkan nanti nanti saya beritahu penerbit buku ni. Okey, kemudian pada 2018 dia apa jadi pada dia punya journal dia akan debitkan provision for doubtful debt. Jadi tadi kita tengah buka provision, sebelah debit 120, right? Ambil yang atas tadi 120. And then tarikh 31 Disember, particularnya doubtful debts, okey. Dan kita tutup balance CD. Jumlahnya sebanyak 480. Nanti betulkan doubtful debt ni untuk nilai 120. Balance CD adalah 480. Dan dia teruskan sehingga pada tahun 2019. Okey, 480 ni adalah balance BD. Alright, nanti betulkanlah. Okey, general ledger. Okey, lepas itu
kita nak buktikan di dalam Sochi. Okey, kena ingat. Sebarang peningkatan dia akan jadikan sebagai expenses. Kalau bad debt, peruntukan hutang lapuk. Sebab kita macam membelanjakan, kita memperuntukkan jumlah wang yang perlu kita tanggung terhadap hutang lapuk yang tak berjaya kita kutip. Kalau expenses kita meningkat, increase, so doubtful debt tu increase, dia akan masuk dalam expenses. Kita terpaksa keluarkan RM400 ni pada 2016. 2017 200, and then pada 2018 kita ada pendapatan sebanyak 120 sebab dia penurunan peruntukan hutang lapuk. Okey, so dapat kat mana ni? Dapat daripada atas yang tadi. Okey, 400, 200 dan juga 120 dalam Sochi. Okey, dalam Sochi. Yang mana tadi okey, yang ni setiap tahun ni 400, 200, and then ada 120 ni. Okey, 400, 200, 120. Kemudian untuk dalam SoftP, selepas kita tutup dalam Sochi, saya beritahu tadi ada 2 akaun, satu lagi adalah SoftP. Okay, SoftP ni kita kena lihat. Untuk account receivable, kita kena tolakkan dengan PFDD pada tahun semasa yang kita dah kira. Yang tadi saya ada star. Okay, yang star ada 400, 600, 460. Yang star yang mana? Yang ni. Okay, ataupun yang terus ambil yang kotak ni. Okay. Peruntukan hutang lapuk tahun semasa yang ni 400, 600, 480 perlu ditolak di dalam Sochi di bawah debtor ataupun di bawah satu lagi nama dia adalah account receivable. That's why dalam SoftP, account receivable tolakkan dengan pengiraan tahun semasa dia. PFDD 2016 400, 2017 600, 2018 480. So kita akan dapat net account receivable 2018 9,006 sehinggalah 2018 11,520. Macam tu. Okay, alright. So lagi. Bad debt recovered. Last one. Okay. So kita dah masuk yang ketiga. Yang pertama tadi kita dah buat bad debt expenses. Yang kedua tentang PFDD. Penentukan hutang lapuk. Ada hutang lapuk meningkat ataupun menurun. Okay. Yang ketiga, ada tak sebarang hutang lapuk yang kita berjaya pulihkan? Maksudnya kita dapat duit. Okay. So bad debt recovered adalah debts repaid by customers after the debts have been written off as bad debts. Nombor 2, represent an expected gain and consider as revenue. Kalau macam tadi PFDD, kat atas ni, dia dikenali sebagai masuk ke dalam kategori expenses. Bad debt yang atas pun sebagai expenses. Tapi untuk bad debt recovered, kita berjaya kutip hutang lapuk. So dia akan masukkan dalam revenue. Kita berjaya mengutip hutang lapuk dan dia akan jadikan sebagai pendapatan kita. Alright, so dalam trial balance, dia berada kat sebelah kredit. So double entry-nya general entry debit cash or bank. Tengoklah sama ada customer tu membayar hutang lapuk dia menggunakan tunai ataupun menggunakan cek. Kalau cek, bank lah, debit bank. Kalau dia tunai, debitkan cash. Right, so kita akan kreditkan bad debt recovered. And then bila kita dah buka account bad debt recovered, kita akan tutup di dalam Sochi. Okay, sebagai contoh dekat bawah, ada 2 customer kita. Seorang bernama Kasim, seorang nama Julia. So now, on 15 March 2018, the debt of Kasim was written off as bad debts because he could not be traced. Okay, pada 15 Mac. Selepas itu, pada 20 Oktober, alih-alih dia muncul. Alih-alih dia muncul. Okay, dia bayar hutang lapuk dia bernilai RM1,000 menggunakan cek. Okay, ingat saya ulang balik. Pada ketika awal tahun 15 Mac 2018, okay, Kasim ni kita nak return off ke bad debt dia sebab kita cari tak jumpa-jumpa. And then mungkinlah Kasim nak pergi umrah, nak pergi tanah suci, so dia nak settlekan hutang. Jadi dia muncul, dia bayar hanya RM1,000 saja. Hutang dia dengan kita RM1,500. So macam mana nak buat? Alright, now show the related entries for the above transaction in general day book, general ledger and also the financial statements. So apa nak buat adalah senang saja. Yang pertama kita kena declare dahulu berapa return off tadi. Okay, kalau return off, okay. Mana tadi? Okay. Kita nak return off yang ni, Kasim ni tadi. Hutang lapuk dia RM1,500. Biasanya kalau aset kita debit kan. Jadi yang pertama kita kena kreditkan aset kita yang dinamakan sebagai credit account receivable Kasim. Maksud kita nak return off to record bad debt expenses. Debit bad debt expenses dia RM1,500 and then kreditkan account receivable Kasim RM1,500. Okay. Oktober 20, kita dah menerima duit daripada Kasim menggunakan cek. So debitkan bank RM1,000. Kita kreditkan bad debt recovered sebanyak RM1,000. Okay, to record bad debt recovered. Okay, now
pada 31 Disember. Yang ini kita akan tutup akaun 1,500 tadi untuk bad debt expenses. Okey, bad debt expenses tadi kita dah buka debit kan. Debit bad debt expenses, kita kena tutup bad debt expensesnya, jadi kita akan kreditkan dia dan kita masuk dalam Soci. Pada masa yang sama, untuk jumlah yang kita telah terima sebanyak 1,000 perlu juga ditutup. Sebab tadi kita dah buka kredit bad debt recovered ini. Jadi ada satu akaun ledger dinamakan bad debt recovered. So that's why kita akan jadikan tutupkan dia masuk dalam Soci. Okay, nilainya 1,000. Okay, macam mana caranya? Okay, so yang pertama yang tadi dia ada debit bad debts, expenses, credit account receivable. So ini account receivable Kasim dulu. Pada 15 Mac, okay, mana dia punya 15 Mac ni? Ni salah ni, bukan Jan 24. Okay, bukan Jan 24. Dia adalah 15 Mac. To record, oh sorry. Sekejap, saya tengok kat atas tarikhnya mungkin yang berlainan ni. Sebab tarikh dalam soalan ini adalah okey, pada Januari 1 yang kita nak return off 15 Mac. Okey, yang sesuai tarikh di dalam Kasim dekat account receivable ni, jadikan dia sebagai Januari sebagai 15 Mac. Okey. Bad debts 1,500. Okey, bad debt 1,500. Okey. And then kita kan jadikan dia, ini bukan January 1st Ini adalah pada penghujung bulan pada 15 Mac juga. Balance BD. Sebab hutang awal Kasim adalah 1,500. Kita nak return off. Okay. And then kita ada bad debt expenses. So untuk bad debt expenses bermula pada atas ni, bermula pada 15 Mac dia akan debit bad debt expenses 1,500. So ini adalah bad debt expenses 15 Mac ni, bukan Januari 15 Mac akan receivable 1,500. Betul kan yang ni? Okey, sebelah debit ni dia akan jadi 15 Mac 2018 ni. Saya kena beritahu buku ni. Okey, and this one tuliskan pada 15 sampai 3. Alright? 1,500. Okey, settle. And then kita akan pada 20 Oktober kita akan kredit bad debt recovered 1,000. Okey. Bad debt expenses, mana bad debt expenses? Ni sorry, 1,500. Okey, 1,000 ni untuk recovered. Okey. Oleh kerana kita tengah fokus kepada akaun bad debt expenses, kita nak lihat mana lagi terma-terma yang menggunakan bad debt expenses. Terma yang pertama berada dekat sini. Terma kedua berada dekat sini. Alright. So now, bad debt expenses ni pada 31 Disember 1,500. So masuk dalam mana? Soci. So make sure 31 Disember 1,500 particularnya adalah Soci. Kita guna pakai nama kawan dia. Okay, kontrakan dia. Alright, now bad debt expenses dah selesai, receivable Kasim dah selesai. Kita akan masuk untuk bad debt recovered. Okey, kita tengok mana bad debt recovered. Okey, berada kat sini. Okey, dan juga sini. Alright. So, pertama sekali kita akan kreditkan pada 20 Oktober RM1,000. Okey, yang ni. Okey, 20 Oktober RM1,000. Macam mana ada bank, sebab catatan 20 Oktober ni kita akan debitkan bank. So, nama particularnya tadi adalah bank. Okay. And then, untuk next one, 31 Disember, dia ada bad recovery dekat sini, sebelah debit. So, ni ada sebelah debit. Okay, nilainya 1,000. Dan kita namakan particularnya sebagai Soci. Okay, letak Soci. Okay, dah betul. Right, so, dekat sini ada beberapa item yang kita kena masukkan di dalam Soci. Okay. Bad expenses, masuk dalam Soci. And then bad debt recovered pun masuk dalam Soci. So dalam Soci ni dia akan ada dua pula. Bila recovered dia akan jadi revenue sebab kita terima duit daripada Kasim menggunakan cek. So jadi kita akan bad debt recovered sebanyak RM1,000. Okay, so ini dah settle. Okay, maksudnya kita dah buktikan jumlah recovered masuk dalam Soci. Then apa lagi tadi dalam Soci? Bad debt expenses sebanyak RM1,500. Yang ni sebagai belanja sebab dia expenses. So masuk dalam Soci, nama dia adalah expenses. Bad debt RM1,500. Okay, settle untuk Soci. Dan seterusnya kita tengok dekat current asset. Alright. So oleh kerana tadi pada peringkat awal soalan ini dia tak ada bank tau. Peringkat awal dia hanya ada apa? Account receivable Kasim dan juga account receivable Julia. Kasim ni kita dah tutup dah. Kita dah ada dia punya return off lah. Kita dah ada recovered. So yang tinggal dalam account, dalam soalan adalah Julia. So dalam Sofi pastikan ada nama Julia. Okay, account receivable Julia 500. And then kita tadi berjaya mengutip 400. Berjaya mengutip RM1,000 kan.
So RM1,000 ni kita kutip masuk dalam bank. So buktikan dekat current asset ada bank sebanyak RM1,000. Alright. Okay, selesai untuk bad debt. Kita nak masuk sedikit saja untuk depreciation sebagai maklumat umum saja untuk korang. Okay, maklumat umum saja untuk korang. Okay, depreciation ni apa tahu? Depreciation ni contoh macam korang tengok mak ayah korang ada kenderaan ataupun korang ada kenderaan. Dan bila kenderaan tu makin lama dia bukan makin baru. Dia makin lusuh. Dia makin susut nilai dia. Jadi susut nilai di dalam accounting dikenali sebagai depreciation. Dalam bahasa Melayu susut nilai. Susut nilai terhadap plan. Plan ni adalah macam kita punya mesin yang besar, property, aset kita, equipment kita dalam perniagaan. Okay, now depreciation ni sangat-sangat mudah, korang jangan risau. Kita hanya mengira jumlah belanja susut nilai yang mana susut nilai ni dianggap sebagai expenses, belanja susut nilai. Dia akan masuk dalam soci dekat sebelah debit. Okay, susut nilai ni juga dia akan mengurangkan pendapatan kita. It will reduce the net profit. Okay, di dalam susut nilai dia ada dua jenis, dua peringkat. Peringkat pertama kita akan mengira susut nilai, depreciation. Okay, depreciation. Yang kedua, depreciation ni setiap tahun kita akan kumpulkan, kita namakan sebagai provision for depreciation. Provision of depreciation for apa? Maksudnya setiap tahun, katalah kita ada motor vehicle. Okay, motor vehicle kita nanti kita akan kira lah berapa nilai cash yang kita beli. Ini kita darabkan dengan peratus susut nilai yang diberikan dalam soalan. Macam tu je lah. So yang ni nanti just korang baca saja. Okay, sebab saya tak kata ni penting. Tapi benda ni sangat mudah lah. Sebagai contoh kan, dalam susut nilai dia ada 3 kaedah untuk merekodkan susut nilai. Mencari susut nilai. Sebagai contoh. Masuk sekejap lah. Sebab ni masa pun dah macam dah maksimum. Alright. Saya masuk juga. Nanti latihan saya akan bagi kemudian. Okay, step yang pertama, bukan step pertama, kaedah yang pertama dikenali sebagai straight line method. Mudah je, iaitu cost tolakkan dengan scrap value bahagi dengan estimated useful life. Maksudnya cost dalam cost kenderaan, aset kita, tolakkan dengan nilai scrap. Nilai scrap ni apa tahu? Nilai yang kita anggarkan kenderaan tu dapat digunakan sampai tahun bila? Berapa lama nilai tu? Okay, nilai kalau kita jual, cost tadi adalah nilai cost kenderaan, scrap value adalah nilai, dalam kata lain yang mudah adalah nilai jumlah kalau sekiranya kita jual balik semula kereta tu di pasaran. Okay, scrap value, nilai scrap. Biasa kalau korang lihat lah kan, dekat showroom dengan dekat kedai kereta used car, showroom tu macam cost lah. Kalau kita dah guna lama, kita akan hantar dekat used car untuk dijual. Itu namanya scrap value. Okay, bahagikan dengan estimated useful life. Ni betul, bahagikan apa maksud estimated useful life adalah anggaran berapa tahun lagi kenderaan tersebut dapat digunakan. Okay, yang pertama, kalau dalam soalan tu ada scrap value, guna formula yang atas. Kalau tak ada scrap value, sangat mudah. Okay, caranya peratus susut nilai dalam soalan, darabkan dengan kos aset tersebut. Okay, kos aset tersebut. Mudah saja. Okay. Cara yang kedua, method dia adalah reducing balance method. Yang ini senang saja. Peratus susut nilai dalam soalan, darabkan dengan nilai aset bersih dalam soalan. Okay, nilai aset bersih. Sebagai contoh ada kat bawah ni. Okay, katalah kalau ini kaedah yang pertama, 26,000 nilai kos aset. Dia suruh carilah, okay, ada aset yang bernilai 26,000. Dia punya scrap value-nya adalah nilai jumlahnya sebanyak 8,000. Okay. And then dia punya useful life, anggaran penggunaan 4 tahun. So untuk susut nilai dia setahun adalah 4,500. Okay. Jadi dekat sini, korang akan buatlah dia punya general ledger. Ini korang baca saja sebab ni mudah sangat. Okay, sangat-sangat mudah. Dan yang korang kena tahu nanti adalah di mana, macam biasa, setiap belanja yang kita nak selaraskan, yang pertama dia akan masuk dalam soci, yang kedua dia akan masuk dalam soft P. Okay. Soci ni hanya untuk depreciation. Kalau soft P, dia akan menggunakan yang accumulated depreciation of machine. Accumulated, okay. Kalau soci dia hanya ambil depreciation biasa, susut nilai tahun semasa. Soft P dia akan kumpulkan susut nilai tahun semasa, campur sampai susut nilai tahun sebelum. Itu soft P. Okay.
Nanti kita akan latihan kemudian lah saya akan beritahu. Okey, yang ini korang baca saja. Okey, korang baca sehinggalah muka surat. Okey, sebab nanti pembacaan korang saya akan tanyalah pada next class sehingga muka 121. Alright, sangat mudah, social analysis sangat mudah. Jadi kita dah terlebih masa ini, saya takut nanti korang study, tengok video ni dia akan burst internet. Okey, kita akan jumpa untuk topik yang ketujuh dalam slot video yang akan datang. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.